Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan sahaja walaupun bilangan tak apa, saya dah record. Nanti kawan yang belum masuk boleh tengok baliklah recording ni. Okey, so seperti yang awak tahu, saya ambil alih kelas Cikgu Ain lah. Okey, Cikgu Ain amanahkan kelas 15 tari ni kepada saya untuk tahun ini. So saya harap kita dapat bekerjasama dengan baik. Saya senang sahaja awak dengar cakap, awak hormat saya hormat awak. Dah simple. Okay? So sebelum itu clear tak suara saya? Jelas atau tidak? Tolong respon. Malu respon boleh type dekat chat. Boleh clear tak suara saya? Jelas atau tidak? 5B jelas. Okay, thank you Syahira. Ya Haikal. Jelas Haikal? Tak, cikgu. Ha? Ada lekat-lekat jap. Ada lekat-lekat. Suara saya lekat-lekat ke? Sebab lain tu asalnya. Okey, tak apa. Kalau mungkin line saya tak berapa nak kuat sangat ni. Kalau tak berapa dengar juga, bagi tahu balik saya, okey? Okey, so sebelum tu saya nak share satu video terlebih dahulu. Okey, saya play back video. Oh, tak nampak Sekejap. Oh, belum lah pula. Sekejap. So itu adalah gambar usus dalam perut kita Okey, nampak tak video yang saya share tadi? Video tu, okey. Perlu ke saya play again? Okey, tak apa. No problem, saya play again. Okey. So video ni mengenai apa? Boleh respon dekat chat. Apa yang awak dapat daripada video yang saya tayangkan ini? Okey. So apa yang awak dapat daripada video tersebut? Apa yang awak dapat? Any idea? Video yang saya baru tayangkan. Nampak kan video yang saya tayangkan tadi? So any idea? Video itu mengenai apa? Pergerakan organisma. Pernah tengok
pernah minum Yakult tak semua? Pernah kan? Mesti pernah minum Yakult. Oh, apa-apa larutan air kultur. Apa kandungan yang ada dalam larutan kultur yang sebenarnya bagus untuk awak punya usus. Okay. So pergerakan organisma tu salah lah. Okay. Apa yang ada dalam larutan kultur ataupun apa yang ada dalam Yakult tadi yang disebut sebagai Shirotin apa semua tu. So apa kandungan yang ada? So kenapa sebenarnya kita kena minum Yakult ni? Kenapa dia iklankan bahawa minum Yakult bagus? Kenapa? Mikroorganisma yang baik. Good. Bagus. Okay. So, awak sebenarnya, awak minum mikroorganisma, awak minum bakteria sebenarnya. Larutan kultur seperti Yakult, apa lagi, Nutrigen, apa lagi, minuman kultur tu lah, Vitagen. Okay, semua itu mengandungi bakteria. Kalau kita sebut perkataan bakteria, awak akan takut, betul? Okey, basuh tangan. Kenapa? Virus, COVID. Okey. Awak perlu cuci tangan sebelum makan. Kenapa? Ada bakteria, nanti tak elok. Nanti sakit perut. Tapi, kenapa kita serahkan diri kita? Kita minum Yakult yang kita tahu dalam itu ada mikroorganisma, ada bakteria. Kenapa? Kerana kandungan mikroorganisma dalam itu adalah mikroorganisma yang baik. Jelas? Faham? Faham atau tidak setakat ini? Faham cikgu. Okay, good. So, thank you Razik. Okay. Razik je yang Razil. Razik. Abang awak Razil. Okay, sorry Razil. So Razil je yang respon ni. Yang lain macam mana? Okay? So boleh relate tak? Okay, understand. Okay, good. So kita boleh relate tak dengan tajuk kita hari ni? Saya dah bagi nota, awak dah baca kan? Sekali limbas kan? So tajuk kita hari ni adalah apa dia? Mikroorganisma. Mikroorganisma. Yes. Mikroorganisma. So apa sebenarnya mikroorganisma? Okay. Let's see. Okay, kalau dalam buku teks awak boleh buka muka surat. Okay. Muka surat 2, 3. Kita akan bermula dengan muka surat 4 lah. Okay. Kalau dalam buku teks, dah ada buku teks kan? Okay. Saya nak share yang this one. Okay. So nampak saya punya slide sekarang yang saya share? Nampak atau tidak respon? Saya tak nampak awak punya tu sekarang. Nampak GM cikgu. awak. Nampak Nampak cikgu. Okay, good. So standard pembelajaran, hasil pembelajaran hari ini, okay, awak boleh berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Apa dia mikroorganisma? Okay, saya teruskan. So pengelasan makhluk hidup Tuhan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahulah dekat dunia ni banyak makhluk hidup. So kita salah seorang daripadanya lah. Kita manusia, spesies kita manusia merupakan salah satu makhluk hidup. So selain daripada manusia, kita ada haiwan, kita ada bakteria, mikroorganisma, kita ada zarah-zarah halus yang kita tak nampak. Kemudian ada juga yang bercakap tentang wujudnya bunian, wujudnya jin dekat dunia ni. Okay, so makhluk-makhluk ini ada yang boleh dilihat dengan mata kasar. Contohnya kita manusia, haiwan, tumbuhan. 3 ini kita boleh lihat dengan mata kita. Awak buka kat luar tu, awak dah nampak, oh ada kucing melitas, ada ayam.
Okey, ada pokok pisang kat luar. Oh, ada mak, ada bapa. So itu kita boleh tengok dengan mata kasar kita. Tetapi ada juga makhluk-makhluk hidup ini yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kita tengok dengan bantuan mikroskop. So awak nampak kat sekeliling awak ni, awak hanya nampak manusia, haiwan, tumbuhan. Tetapi sebenarnya sekeliling awak ada virus. Sebab itulah sekarang COVID-19 tiba-tiba kena, tak tahu daripada mana. Pernah tak awak ada jumpa dengan sesiapa yang tiba-tiba kena COVID-19 tapi dia sendiri pun tak tahu daripada mana dia ambil virus itu? Kenapa kita tak nampak, betul tak? Bayangkan kalau kita nampak virus COVID-19 tu berterbangan, ada tak awak serahkan diri pergi tempat tu? Contohnya dalam Shetty. Dalam Shetty tu ada virus COVID-19. Tak adanya awak pergi beratur walaupun dia bagi air percuma untuk dapatkan untuk dapat air percuma awak pergi beratur sebab awak nampak oi ada virus lah dalam tu. Tapi bila ada air percuma ramai je beratur tanpa awak menyedari bahawa ramai pembawa virus masa tu. Sebab apa? Sebab kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita. So semua itu hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Contoh lain bakteria, protozoa, alga and kulat. Okay, so 5 ini hanya boleh dilihat dengan bantuan mikroskop sahaja. Ni pula yang tak boleh dilihat dengan mata kasar, tak boleh lihat dengan bantuan mikroskop. Apa dia? Boleh tak siapa-siapa bagi idea kat saya? Apa makhluk hidup yang awak tak boleh tengok dengan mata kasar awak? Dengan mikroskop pun kita tak nampak dia. Ada tak idea apa dia? Makhluk hidup yang lain. Boleh tak? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Jin. Malaikat. Kalau kau tahu ada malaikat maut kat tepi kau, mesti kau tak bawa motor laju-laju, betul tak? Kau diam je. Kau tak bergerak pun, betul tak? Korang kalau nampak tiba-tiba malaikat Sarakatul Maut tu tak adanya, korang pergi buat benda pelik-pelik terus, buka Quran, betul? Sebab apa? Sebab kita tak nampak mereka. Jin. Tiba-tiba kalaulah kita ni tahu jin ada kat luar, tak tahu dia pandailah pukul 6 dah balik rumah. Tak tahu pula jin tu merayap pukul 6.30. Kalau tak bertembung dengan jin. Tapi sebab kita tak nampak, pukul 7 pun kita merayap lagi dekat luar. Betul tak? Okay. So, hari ini fokus kita hanyalah untuk ini. Okay, fokus kita kepada ini. Makhluk hidup yang boleh dilihat dengan bantuan mikroskop sahaja. Okey? So, boleh buka buku teks lah. Okey, jap. So, apa yang dimaksudkan dengan mikroorganisma? So, apa sebenarnya mikroorganisma? Okey? Organisma yang seni. Kalau kita bercakap perkataan seni, maknanya kecil. Okey? Kita tak dapat tengok, kita tak dapat lihat dengan mata kasar. Tetapi, mikroskop, cahaya atau elektron. Itu maksud mikroorganisma. Okey, organisma seni, awak tak dapat lihat dengan mata kasar. Okey, awak hanya dapat lihat dengan bantuan mikroskop cahaya atau elektron. Okey, itu ialah mikroorganisma. Okey, so ini adalah contoh-contoh gambar mikroorganisma lah. Okey, so flora normal. So, apa yang dimaksudkan dengan flora normal? Okey, flora normal merupakan mikroorganisma.
Okey, flora normal mikroorganisma. Okey, ditemukan pada organisma. So, siapa organisma? Haiwan, manusia, itu adalah organisma. Okey. Okey, termasuklah manusia dan haiwan. Dan apa yang specialnya flora normal ini, dia tidak menyebabkan penyakit. So, dapat relate tak dengan iklan Yakult tadi? Video yang saya tayangkan tadi. Okey, dalam Yakult tadi ada mikroorganisma. Ada mikroorganisma yang bernama bakteria. Tetapi mikroorganisma bakteria tadi, dia tidak menyebabkan sebarang penyakit. Malah dia membantu pula usus awak kita kenali dia dengan nama flora normal. Okey? Flora normal. Boleh? Okey, so ini adalah contoh-contoh bahagian pada badan manusia yang terdapat flora normal. Okey, yang pertama, urethra. Pada salur kencing awak ada flora normal, ada mikroorganisma. Okey, yang bernama Staphylococcus dengan Corynebacterium species. SPSP tu untuk spesies Okey. So dalam urethra, dalam salur kencing awak ada flora normal. Okey, dalam usus kecil lagilah, dalam usus kecil ada Lactobacillus species, ada Streptococcus species. Sebab itulah kalau awak beli minuman kultur, cuba baca apa kandungan bakteria yang ada dalam larutan kultur itu tadi. Apa kandungan dalam Yakult, apa kandungan dalam Nutrigen, apa kandungan dalam Vitagen. Dan salah satu yang famous adalah Lactobacillus. Okey, dalam usus awak dah ada Lactobacillus. Okey, so dengan menambahkan Lactobacillus dengan minuman lain tu, dia tambahkan lagi bakteria-bakteria baik. So dia dapat bekerja dengan lebih baik. Okey, dekat kulit awak. Kulit awak ni bukan bakteria jahat je. Ada juga bakteria yang baik. Ada Staphylococcus dengan Corynebacterium. So kalau awak perasan apa yang ada dalam salur kencing, urethra, itu juga bakteria yang ada pada kulit. Kemudian satu lagi adalah pada bahagian atas salur pernafasan. Okey? Sekejap. Saya rasa ada kawan awak mau masuk. Sekejap Next time cuba guna email MOE supaya tidak mengganggu ketika belajar. Saya harap 2 minggu ini je lah PDPR. Okey, so satu lagi atas salur pernafasan. So salur pernafasan dan dekat salur pernafasan awak itu ada juga mikroorganisma iaitu flora normal. Staphylococcus dengan Streptococcus. Okey, so apa fungsi? Apa kepentingan? Kenapa flora normal ini ada pada salur kencing, pada usus kecil, pada kulit, pada salur pernafasan? Apa kepentingan flora normal? Okey, flora normal dia bersaing dengan siapa? Dengan patogen. Apa dia patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Kena beza tu. Beza macam mana? Sekejap. Okey. So, patogen, dia sebabkan penyakit. Okey. Tapi flora normal, dia tak berbahaya.
malah dia baik untuk awak. Itu beza. Tapi kedua-dua ini, okey, patogen and flora normal, kedua-dua ini adalah mikroorganisma. Cuma adalah mikroorganisma yang tidak berbahaya. Dia berbeza dengan patogen. Patogen ialah mikroorganisma yang berbahaya, yang membawa penyakit kepada badan awak. Okay? So sebab itulah flora normal ni dia akan bersaing dengan patogen. Okay, untuk apa? Untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Flora normal tadi, okay. Kedua-dua jenis ini, flora normal ke patogen dia perlukan nutrien untuk hidup. So, flora normal ni dia akan bersaing. So, bila bersaing, dia dapatkan nutrien, baik kita bagikan yang baik kan. So, makanan tu kita bagi kat yang baik. So, yang baik ni, dia akan halang pembentukan koloni patogen. So, yang jahat itu tidak akan dapat membiak. Okey, flora normal terdiri daripada bakteria yang baik. So, fungsi dia mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Okey, so dia hasilkan vitamin B12 dengan vitamin K. Vitamin K, B12 ni bagus untuk awak punya pertumbuhan tulang, untuk awak punya kalsium, penyerapan kalsium. Okey, cuba boleh Google lagi lah apa fungsi vitamin-vitamin ini. Okey, flora normal juga dia merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Tisu kolon kadang-kadang dia boleh musnah. So apa yang flora normal ni dia rangsang balik pertumbuhan. Okey, dengan tisu di dalam salur pencernaan. So dia membantu pencernaan awak. So makanan tu dapat diuraikan. So awak dapat menghasilkan najis yang sebab itulah macam ni lah konsep dia macam ni. Kalau awak tak makan benda-benda macam ni, berak awak keras. Najis awak keras. Tapi cuba awak minum air Vitagen. Apa jadi pada najis awak? Lembut, kadang-kadang berak cair. Sebab itulah ada jenis-jenis perut yang sensitif. Bila awak minum air Yakult, minum air Vitagen, awak akan berak cair. Itu fungsi mikroorganisma. Flora normal tadi. Dia sintesiskan najis awak makanan tu jadi lebih kecil lah. So awak pun tak sembelit, tak berak keras. Itulah fungsi dia. Okay, so flora normal juga merangsang pembentukan antibodi. So dia lawan patogen dan terutamanya pada awak punya usus, awak punya kulit awak. Kulit awak adalah pertahanan pertama sebenarnya. Dekat sekeliling kita ni ada banyak patogen. So awak berjalan, pergi buang sampah, okay. Patogen tu banyak datang kat kulit awak. Tapi kenapa awak tak ada kena penyakit? Kenapa? Dekat kulit awak ni ada flora normal. Dia tolong fight. Dia bunuh terus patogen-patogen itu. Dia cuba bina antibodi. Dia rangsang pembentukan antibodi. So, patogen dengan penyakit yang masuk dalam badan awak akan dapat dihalang. So, itu fungsi ataupun kepentingan flora normal kepada kesihatan manusia. Okey, boleh setakat ni kelas? Ada sebarang pertanyaan sebelum saya teruskan? Faham atau tidak? Faham cikgu. Ada sebarang pertanyaan? Faham? Clear? Okay, good. So, untuk bab ini, okay, kita akan pelajari 5 jenis mikroorganisma. So, selama ni awak hanya sebut tentang bakteria, virus. Bakteria,
virus. Anak-anak 3 tahun sekarang, virus yang paling famous, virus COVID-19. Ataupun perkataan bakteria, sikit-sikit bakteria, sikit-sikit bakteria. So sebenarnya ada 5 jenis organisma. Selain daripada bakteria, virus, kulat, protozoa serta alga juga adalah jenis-jenis mikroorganisma. So ada berapa? Ada 5. Bakteria, virus, kulat, protozoa serta alga adalah 5 jenis mikroorganisma. Okey, sekejap. Okey, so untuk seterusnya, saya tak sempat nak sambung buat slide lagi. Okey, awak boleh rujuk buku teks. Okey, buku teks, muka surat 6. Semua dah ada buku teks? Ada yang tak ada buku teks ke? Semua ada buku teks atau tidak, kelas? Semua dah ada Cikgu. kan? Awak dah dapat sebelum cuti? Ada kan? Okey, dah buka muka surat 6? Okey, saya masuk satu jenis mikroorganisma sahaja hari ini, iaitu fungi ataupun kulat. Okey, so satu jenis sahaja yang saya tunjukkan hari ini, fungi ataupun kulat. Okey, yang ni saya yakin semua orang pernah jumpa kalaulah awak pernah makan roti. Okey. So mucor merupakan fungi mikroskopik. Mengapa mucor pada roti dapat dilihat dengan mata kasar? Fungi mikroskopik. Okey. Roti. Pernah kan roti awak biar lama naik warna hijau kat roti kan? Tilik betul-betul. Okey. So bentuk dia sebenarnya adalah seperti cendawan. Bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okey. So muka pada roti ini adalah mikroorganisma sebenarnya. Okey. Dipanggil atau dikenali sebagai kulat ataupun fungi. Okay, fungi mempunyai saiz yang berbeza-beza. Okey, ada yang dapat dilihat dengan mata kasar. Ada juga yang dapat dilihat dengan bantuan mikroskop sahaja. Okey. Makro, mikro. Okey, makro maksudnya besar kan? So, makroskopik seperti cendawan. Cendawan tumbuh selepas hujan. So, cendawan okey, adalah contoh fungi yang awak dapat tengok dengan mata kasar. Okey, tetapi yeast, yeast tahu tak untuk apa yeast? Kalau saya sebut perkataan Mauripan tahu? Kalau saya sebut perkataan ibu roti tahu? Tahu kan? Bau busuk tu kan? Kalau nak buat roti, nak buat donat ke, mesti mak awak suruh beli ibu roti ataupun Mauripan ke apa semua kan? Okay. So kandungan di dalam itu sebenarnya adalah yeast. Yeast dia halus kecil-kecil je kan? So awak tak nampak kan? So dia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. So kalau awak tengok pun bentuk dia bulat macam ni lah. Sebenarnya. Bulat. Kalau ada kat rumah sekarang, yang dah buka lah. Jangan yang tak buka lagi. Marah pula mak awak kan. So awak boleh tengok. Okay. Di mana saiz dia adalah 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. So yang bentuk macam U ini adalah mikro
Okey, yang bentuk U ni adalah micrometer. Micro ni bermakna sangat-sangat kecil. Okey, sangat-sangat kecil. Saiz yang sangat kecil. Sebab tu mikroorganisma ni adalah mikroorganisma yang seni. Tak dapat tengok dengan mata kasar. Okey, fungi seperti muko lazimnya wujud berkoloni atau berkumpulan. So dia tumbuh banyak. So maknanya dia tak boleh duduk sorang-sorang, dia mesti hidup berkawan. Sebab itulah dia tumbuh dengan berkumpulan. Okey, dan bentuk dia pula, okey, ada banyak jenis lah. Okey, ada unicell dengan multicell. So unicell bermaksud satu sel. Multicell bermaksud lebih daripada satu sel. Okey. So untuk yeast, dia hanyalah berbentuk sfera kecil. Okey, yang hanya ada ini sahaja. Okey, struktur asas dia. Tapi untuk multicell, okey, maksud multicell terdiri lebih daripada satu jenis sel. Okey, terdiri daripada sporagium. Okey, ada katung. Okey, sporagium. Okey, berbentuk sfera. Kemudian ada hifa. Kalau awak tengok betul-betul ini macam bentuk cendawan kan? Okey, so yang bulat ini, kantung sporagium ini mengandungi spora. Spora ni kalau dia pecah, dia tersebar. So dia akan hasilkan, okey, dia akan hasilkan yang baru. Dan hifa yang berbentuk benang. So kalau awak ada roti yang buruk ataupun ada roti kat rumah sekarang, ambil satu keping, okey, awak simpan. Kemudian sampailah dia ditumbuhi dengan tompok putih kehijauan, so awak tahulah itu adalah mukur. So awak cuba tengok dengan mata kasar awak dulu apa yang awak nampak. Tapi untuk lebih jelas boleh tengok bawah mikroskop lah. Ataupun awak boleh cuba guna kanta pembesar. Okey, awak akan nampak ada bentuk sporagium yang berbentuk spera. Kemudian ada hifa yang berbentuk berbenang. So ini adalah bentuk untuk fungi ataupun kulat. Okey, so semua benda hidup dia memerlukan nutrisi. Macam kita manusia, kita perlu makan. So mikroorganisma ni kalau tak ada makanan pun dia tak boleh juga. Dia akan mati. Okey, so mengapa sel fungi ni dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri? Sebabnya, okey, setengah fungi ni merupakan saprofit. Saprofit dia apa? Dia memperolehi nutrien daripada organisma yang telah mati dan reput. Okey, manakala sesetengah fungi lagi ialah parasit. Okey, yang memperolehi nutrien daripada perumahnya. Apa maksud ayat ini? Okey, so kalau ada haiwan yang mati ataupun ada pokok yang mati, kalau awak nampak batang-batang pokok yang tumbang, yang mati, mesti ada cendawan dekat situ. Sebab apa? Cendawan ataupun kulat ini dia cuba ambil nutrien. Tapi daripada organisma yang telah mati dan reput. Itu kita panggil dia sebagai saprofit. Tapi ada sesetengah fungi ni dia cari benda hidup. Contoh benda hidup awaklah manusia. Okey? Sebab itulah kalau awak tengok dekat sini. Dekat celah-celah kaki gatal tiba-tiba kan. Kemudian dia luka, kemudian dia jadi merah, dia jadi bernanah. Itu sebenarnya disebabkan oleh fungi parasit. Kulat parasit ini. Okey? Sebab apa? Dia memperolehi nutrien daripada perumah yang hidup.
Okay, so dekat mana dia tinggal? Habitat ni tempat tinggal. Okay, kalau awak nampak lah dia banyak hidup dekat bahan yang reput. Maknanya haiwan yang mati ataupun pokok-pokok yang dah nak mati dekat tinja. Tinja tu ayat baik. Ayat yang tak berapa nak cantik sikit dekat tahi awak, dekat najis tu. Najis haiwan, najis manusia, dekat kulit haiwan, dekat makanan. Terutamanya yang kalau kita guna roti yeast tu kan. So yeast tu kita guna. So lama-lama kita biar dia dapat nutrien. So dia boleh hidup balik. Okey, kebanyakan fungi ni dia sesuai persekitaran gelap dan lembap. Okey, so roti awak kalau awak nak kaji dekat rumah awak, ambil roti satu keping, letak air, lembapkan dia, simpan dalam tempat gelap, lagi cepat dia punya pertumbuhan. Okey? Dan fungi ataupun mikroorganisma ni juga dia membiak. Okey, secara dua jenis. Untuk unicell, okey, dia membiak secara asets. Okey, asets ni macam mana? This one. Satu yeast. Okey, dia pun satu yeast macam ni je sebenarnya. Okey, dia pun bertunas. Bertunas ni maknanya dia hasilkan yang baru. Dia macam berkembar, dia hasilkan yang baru. So, yang tunasan tadi dia akan putuskan. So, bila dia putuskan, dia hasilkan yeast baru. So, yeast baru ni pun tadi nanti dia akan bertunas lagi. So, hasilkan lagi yang baru. So, itu kita panggil dia secara pertunasan. Dan biasanya adalah untuk unicell. Okey, untuk multicell, okey, dia ada juga melalui asets, iaitu pembentukan spora. Okey, so dalam sporagium tadi, okey, ada spora, kemudian dia akan pecah. So bila pecah, spora-spora ni akan tersebar. Okey, spora ni sangat halus, ringan. Okey, dia akan dibawa oleh angin ke persekitaran yang sesuai. So, spora tersebut akan bercambah tanpa persenyawaan. Sebab itu dia dipanggil sebagai assets. Assets ni maknanya dia buat sorang-sorang. Tak perlu berdua. Macam kita manusia secara seks, kita perlukan lelaki dan perempuan. Tetapi untuk assets, sorang-sorang pun dia tetap dapat membiak. Okey, tanpa persenyawaan. Okey, satu lagi adalah dalam proses konjugasi. Ada contoh tak konjugasi kat sini? Oh, tak ada. Okey, konjugasi. Okey, pertemuan hifa berlaku, gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet akan menghasilkan muka yang baru. So, konjugasi dekat bawah ni. Konjugasi ni, mula-mula dia macam ni je. Tapi dia keluarkan dia punya hifa ni, bersalam, bertaut, bergabung, bertemu, gamet baru akan dihasilkan, persenyawaan berlaku, so muka yang baru akan berlaku. Nampak tak dia memerlukan dua kan? So bila memerlukan dua, itu kita panggil pembiakan secara seks. So kalau satu je, kita panggil pembiakan asets. Spora ni tersebar, dia pergi dekat lain, dia boleh membiak tanpa persenyawaan adalah secara asets. So yang ni, hifa ni, dia perlu macam ni, pertemuan antara satu hifa A, satu hifa B berkenalan, barulah persenyawaan boleh berlaku dan menghasilkan gamet yang baru. Boleh setakat ni? Boleh kelas? Boleh cikgu. Boleh? Okey. So kalau boleh saya stop sampai itu sahaja. Untuk alga dan seterusnya kita masuk next class. Kita teruskan dengan kelas GM juga. Ada sebarang soalan untuk hari ini?
Faham? Ada Faham, sebarang cikgu. soalan? Faham? Tak ada masalah Okey, so sebarang soalan boleh tanya saya balik.